Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama nama Allah untuk kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan kitab itu. Kitab itu iaitu kitab hadis 40 Al-Manawiyah, Arba'un Al-Manawiyah. Dan pada malam ni kita masuk bab yang berikut, iaitu bab beriman kepada adab kita dengan malaikat. Tuan-tuan ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-12. Kata muallif rahimahullahu taala, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Mu'ammar Hasbullah bin Haji Sani Al-Jawi. Ini orang Muar. Waman pernah dengar Waman? Nama dia? Tak pernah kan? Mu'ammar Hasbullah bin Haji Salih Al-Jawi daripada Muar Johor, dengan sanadnya yang bersambung kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang memakan bawang ataupun bawang putih, bawang merah atau bawang putih lah, maka hendaklah ia menjauhi masjid dan duduk di rumahnya. Beliau iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW pernah diberi satu periuk yang ada di dalamnya terdapat daun bawang. Baginda mendekatinya, baginda mendapati terdapat padanya bau yang kurang menyenangkan. Lantas bertanya tentang apa yang terdapat di dalamnya. Baginda diberitahu bahawa terdapat di dalamnya daun bawang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada para sahabatnya, bawalah ia kemari. Apabila baginda mendapati bahawa mereka tidak, seakan-akan tidak menyukainya, baginda berkata, makanlah ia. Sesungguhnya aku sedang berbicara dengan seorang yang kalian tidak berbicara dengannya, iaitu Jibril. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadisnya 866. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat kedua. Riwayatnya bersambung kepada Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar berhala. Dalam riwayat lain, baginda diriwayatkan menyebut para malaikat tidak menyertai orang-orang bermusafir yang bersama mereka anjing ataupun loceng. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadisnya 3225. Itu juga hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap seorang daripada kalian mempunyai pendamping dari kalangan malaikat dan pendamping dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, adakah engkau juga mempunyai pendamping ya Rasulullah? Baginda menjawab, ya, bahkan aku juga mempunyai pendamping, nama Allah, namun Allah telah menolongku ke atasnya, maka pendamping jinku telah pun memeluk Islam. Hadis sahih riwayat Ad-Darimi, nombor hadis 2776. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bab yang ke-12 ini, adab dengan malaikat.
beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh orang Islam. Masuk dalam al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan 6 rukun iman itu wajib kita percayai, dan antaranya ialah beriman kepada malaikat. Malaikat dari segi bahasa dia merujuk kepada perkataan laka. Dia asal perkataan dia laka. Laka yang bermaksud risalah, yang bermaksud adalah risalah, iaitu yang al-aluka, bukan laka, al-aluka. Malaikat itu diambil daripada perkataan al-aluka. Al-aluka maknanya ar-risalah. Risalah maknanya perutusan. Kenapa disebut perutusan? Kerana para anbiya, para malaikat ni, salah satu tugas mereka ialah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa al-malaikah diambil daripada perkataan al-malak ataupun al-milk. Bukan al-milk, dia panggil kat sini boleh dibaca dengan sama ada milk, mulk, ada yang bermaksud al-akhdhu biquwwah, mengambil dengan kuat. Al-akhdhu bilquwwah. Wallahu a'lam. Itu antara makna-makna yang dikata kat sini bi fathil mim wa taskinil lam. Bi fathil mam, bi fathil mim. Maknanya al-malku. So al-malaikah diambil daripada perkataan al-alukah pertama. Yang kedua diambil daripada perkataan al-malku. Al-malku dengan baris mimnya berbaris atas dan huruf lamnya berbaris mati. Kalau dibaca dengan lain, milk maknanya pemilikan, mulk maknanya kekuasaan, mulk maknanya kita kata kekayaan ataupun penguasaan lah. Ini katakan kuasa. Yang sini dibaca dengan al-malku. Al-malku maknanya mengambil sesuatu dengan kuat. Wallahu a'lam. Kita kata adapun beriman kepada malaikat, maksudnya ialah i'tiqad yang jazim, yang sebenar-benarnya, yang tidak ada syak sangka, tidak ada keraguan sikit pun akan kewujudannya, dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan daripada daripada cahaya. Daripada cahaya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini adalah hamba Allah yang tidak mengenal erti kita kata tidak mengenal erti untuk melawan ataupun sebagainya. Dia hanya patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hamba, kita kata antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya tahu ataupun mengenal patuh, mengenal patuh sahaja. Dan ini disebut dalam ciri-ciri para malaikat mati Allah, seperti mana yang disebut berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita kata sifat-sifat malaikat ni yang disebut antaranya disebut dalam Al-Quran mati Allah ialah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam firman Allah Subhanahu, mereka tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang Allah perintahkan ke atas mereka, dan mereka akan buat apa yang diperintahkan ke atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, sekali-kali tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ni dia tak makan dan tak minum, wala ya'kuluna wala yashrabun. Mereka tidak ada rasa bosan ke, mereka tak ada rasa letih ke, penat ke, mereka tidak ada keturunan, dan mereka tidak bernikah berkahwin antara satu sama lain,
dan tidak ada siapa pun yang mengetahui bilangan dia yang sebenar. Tak ada siapa yang tahu bilangan malaikat itu berapa ramai, wallahu a'lam. Dan para ulama menyatakan dalam bab beriman dengan para malaikat ini, kita beriman itu dengan cara ijmal ataupun dengan cara tafsil. Ijmal, kita beriman sama ada nama malaikat itu dia jelas secara spesifik ataupun tidak. Kita hanya beriman semua malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang secara tafsil ialah beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, adanya di sana Allah jelaskan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Maka wajib kita beriman secara tafsil. Tafsil itu beriman kepada malaikat. Malaikat tidak bersifat dengan sifat manusia, tetapi dia boleh menyerupai manusia. Antara sahabat Nabi yang suka yang malaikat suka menyerupainya adalah Dihyah. Dihyah ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki paras rupa yang sangat kita kata handsome lah, kata tak, bersih orangnya, seorang yang kita kata handsome lah, katakan. Malaikat suka menyerupai dia, namanya Dihyah. Dihyah ada nama panjang dia, tapi seingat saya pangkal namanya adalah Dihyah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini seperti mana yang saya katakan tadi, antara ciri-cirinya ialah mereka ini dijadikan daripada cahaya. Dan mereka ini nama Allah memiliki sayap. Ada yang paling banyak ialah Jibril lah, memiliki 800 sayap, yang setiap sayapnya menutup ufuk. Ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap. Wallahu a'lam. Dan malaikat ini diketuai oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, wallahu a'lam. Kata dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bilangan ramainya bilangan malaikat ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, annahu qala farufi'a li al-baitul ma'mur, lalu diangkatkan untukku al-baitul ma'mur. Fasa'altu Jibril, aku tanya pada Jibril, lalu dia kata hadza baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur. Baitul ma'mur ni mati Allah Subhanahu wa taala adalah kita kata satu tempat yang kedudukannya kalau jatuh betul-betul di atas Kaabah. Wallahu a'lam. Fi kulli yaumin, pada setiap hari 70,000 malaikat akan tawaf, akan masuk ke dalam dan semayang di dalamnya. Yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak. Idza kharaju, apabila mereka keluar, mereka tidak akan datang lagi dah. Mereka tidak akan datang. Lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Keluar masuk 70,000 keluar, dan 70,000 lagi masuk setiap hari. Bayangkan ya Allah berapa banyaknya malaikat, dan yang dah masuk 70,000 tu takkan ulang dah. Takkan ulang tu je sekali dibuat. Banyaknya bilangan. Dan disebut di langit nama Allah Subhanahu wa taala, kalau di langit ma fiha mawdi'u arba'i asabi', kalau di langit itu tidak ada keluasan 4 jari, tidak ada keluasan 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di langit itu, di langit kita ada 7 petala langit nama Allah Subhanahu wa taala dengan keluasannya sangat luas. Maka disebut dalam hadis ni tu setiap kedudukan 4 jari, kedudukan 4 jari adanya malaikat yang mana sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak, kita tidak nampak macam mana tu Ustaz katakan. Habis tak terlanggar ke dengan kapal terbang ke kalau dah 7 kata.
tak terlanggar ke, kita katakan wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang ini disebut dalam hadis, kita wajib beriman dengannya. Macam mana? Wallahu a'lam, kita serah pada Allah. Yang penting kita beriman, wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dikhabarkan tentang wahyu yang telah dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di sana ada malaikat yang namanya Jibril alaihi salam. Ada Jibril alaihi salam dengan nama-namanya yang disebut dalam Al-Quran. Ada yang menyebut nama Ruhul Amin, ada yang sebut hanya ruh saja. Tanazzalul malaikatu warruh. Ada malaikat dengan ruh. Ruh kat situ merujuk kepada Jibril. Nazala bihir ruhul amin, yang telah menurunkannya Al-Quran itu ialah Ar-Ruhul Amin. Ada ruh yang amanah, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, apa makna Jibril Ustaz? Kalau adanya ujungnya il tu, ianya adalah merujuk kepada hamba Allah. Jibril ke Mikail ke il ujung tu, kita katakan di il tu ialah saya tak ingat dia lughah apa ni, ada yang mengatakan di Ibrani, dia dalam tafsir Ibn Katsir disebut dia adalah lughah Ibrani dan merujuk kepada Allah. Ataupun mik ataupun israf itu maknanya dalam bahasa Ibrani merujuk pada hamba, merujuk pada hamba. Jadi Jibril ke Mikail ke Israfil ke nama Allah, ianya maksudnya ialah hamba Allah. Wallahu a'lam. Ada malaikat yang namanya Mikail. Ada Mikail ada namanya. Wa ala ayyi syai'in Mikail qana 'ala an-nabati wal qatri. Mikail ni nama Allah, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada waqad warada fi riwayah, ada satu hadis yang dhaif lah, katakan ketika ditanya Jibril alaihi salam, hina sa'ala Jibril, ketika dia bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang apa kerja Mikail ini, qala 'alan nabati wal qatar, maknanya untuk menurunkan hujan, dia katakan. Baik. Kemudian nama Allah, ada malaikat yang namanya Israfil. Israfil iaitu yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala yang ditiup menggunakan alat yang dipanggil as-sur. As-sur ini bukanlah trompet. As-sur ini alat sebagaimana yang orang dulu kalau nak buat pengumuman dia pakai tanduk tu, katakan itu dia panggil sur. Tapi sur yang ditiup oleh malaikat Israfil ini luasnya ialah di antara langit dan bumi, seperti mana yang disebut dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Benda kita kata cuma nama Israfil ni kita kata masyhur lah. Nama Israfil ni masyhur, wallahu a'lam. Tetapi ada sebagian ulama kata memang ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu, tetapi nama itu ada yang kata tidak sabit, wallahu a'lam. Tidak sabit, wallahu a'lam. Jadi itu ada khilaf lah. Cuma nama Israfil itu dah masyhur. Kemudian macam Allah, ada namanya malaikat maut. Malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ditugaskan mencabut nyawa. Kalau kita orang Melayu belajar kitab tauhid, dia ada namanya malaikat maut ini. Namanya adalah Israel. Daripada kecil kita didendangkan dengan nasyid lagu Bila Israel, kan? Dia nyanyikan lagu tu sampai terhafal, sampai tua, orang tua semua tahu dah lagu tu. Bila Israel datang memanggil. Ada. Tetapi ada juga pandangan mengatakan bahawa tidak ada riwayat yang sahih untuk nama malaikat yang namanya malaikat Israel itu. Cuma kita kata masyhur di kalangan ada sebagian ulama, bahkan ada sebagian ulama yang meletakkan nama malaikat mencabut nyawa tu Israel.
Tapi yang sahihnya yang disebut dalam Al-Quran hanya disebut malakul maut, malaikat maut. Contohnya dalam dalam surah Sajdah tu, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. So dinamakan malakul maut. Seperti mana Imam Ibn Katsir sebut, tidak kita kata dalam tafsir mengatakan memang tidak ada nama untuk malaikat maut dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita. Menjaga kita. Menjaga kita ni menjaga depan dan belakang kita. Dia setiap orang ada dua malaikat. Malaikat yang menjaga bahagian depan dan malaikat yang menjaga bahagian belakang. Ini disebut dalam Al-Quran. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mu'aqibat, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mu'aqibat humul malaikah. Mu'aqibat dalam ayat ni adalah malaikat. Min baini yadayhi wa min khalfihi, yang menjaga depan dan belakang. Mereka jaga apa? Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga semua yang berkaitan dengan urusan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Jadi kita kata macam mana ustaz, kita kata malaikat yang menjaga kita ni dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dikisahkan, ceritakan bahawa ada orang nak dikhabarkan kepada dia, ada orang nak bunuh dia. Ada pengkhabaran ada orang nak bunuh dia. Maka Ali bin Abi Talib beritahu, dia tak risau, dia katakan, sebab adanya malaikat yang menjaga dia. Malaikat ada, dia kata likulli rajulin malakani. Setiap orang ada dua malaikat yang menjaga, min baini yadayhi wa min khalfihi, daripada di depan dan di belakang. Kecuali hanya jika ianya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala aku mati dengan sebab dibunuh, maka malaikat tadi akan berlepas. Sebab dah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tadi akan berlepas tangan, nyatakan, sebab ianya telah ditakdirkan. Jika tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ada orang nak cuba ganggu kita, dan mati Allah, benda itu tidak akan berlaku. Hal ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ijtama'an nasu ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa ma qad kutiba lah. Kalau ada orang nak beri manfaat pada kita, maka tidak akan mampu dia beri manfaat kecuali ianya telah tertulis dekat azali. Wa in law ijtama'an nas, law anna an-nas ijtama'u, kalau manusia ini pula berkumpul bersepakat untuk beri mudarat pada kamu, ayyadurruk la yadurruk, tidak mampu mereka nak beri mudarat pada kamu illa ma qad kutibalah, kecuali benda yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah, ada malaikat yang menjaga neraka. Ada menjaga neraka. Nama yang kita kata yang masyhur dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Malik. Ada Allah sebut dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Berkata penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatillah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Mereka berkata, penjaga neraka tadi berkata kepada ahli yang nak dimasukkan ke dalam neraka ni, bukankah telah datang kepada kamu utusan-utusan daripada kalangan kamu yang membacakan ke atas kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memberi peringatan kepada kamu tentang hari ini, iaitu hari kiamat ini. Ada ila akhiril ayat. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul lailah rajulaini atayani qala alladhi yuqidun nar malikun khazinun nar. Jelas dalam hadis disebut malikun khazinun nar, malaikat yang namanya malaikat Malik
menjadi penjaga neraka. Penjaga neraka bukan seorang, bukan satu saja malaikat, tapi dia ada, disebut dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asyar, atas neraka itu ada 19 malaikat. Maka diketuai oleh malaikat Malik, wallahu alam. Kemudian adanya malaikat yang mengikuti majlis-majlis zikir. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi malaikatun yatufuna fi turqi yaltamisuna ahli dzikir. Sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat-malaikat yang mencari di jalan-jalan orang-orang yang merupakan ahli zikir. Nyatakan ahli zikir ini ialah yang merupakan ahli zikir, bukan maknanya dia zikir je tak. Ahli zikir kat sini merujuk kepada orang yang pergi menuntut ilmu. Ada orang yang pergi menuntut ilmu. Ada malaikat yang dipanggil sayyahun, yang bertebaran. Malaikat-malaikat yang bertebaran, malaikat-malaikat yang bertebaran ini tugas mereka ialah menyampaikan salam, selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dia, inna lillahi malaikatun sayyahun yuballighunani an ummati assalam. Sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat yang berkeliaran, katakan sayyahun. Ada mereka ini akan menyampaikan kepada aku tentang salam daripada umatku. Kita bagi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, katakan maknanya selawat dan salam kita terus sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan dia? Malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada kat mana pun kita berada, haitsuma kuntum, disebut dalam riwayat yang hadis, fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepada aku kat mana juga kamu berada. Dan macam Allah Subhanahu wa taala, ada lagi malaikat yang disebut malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rahim ibu, yang apabila seorang ibu tadi telah telah mula berlakunya persenyawaan benih antara benih lelaki dan benih perempuan, maka adanya malaikat menunggu di dalam rahim yang ditugaskan untuk apabila cukup umurnya 4 bulan lalu ditiupkan padanya ruh, katakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ada juga satu lagi malaikat dipanggil qarin. Yang kita kata sebut biasa qarin minal jin, qarin minal malaikah. Hadis yang akhir tu dia disebut dipanggil kata pendamping. Qarin minal jin, qarin minal malaikah. Qarin minal jin, qarin minal malaikah. Ketika kita nak tidur, khususnya ketika kita nak tidur, tugasnya apa? Tugasnya ialah qarin ini membisikkan pada kita untuk melakukan kebaikan berbanding dengan qarin minal jin. Dia akan membisikkan pada diri kita untuk melakukan maksiat. Lebih-lebih lagi saat kita nak tidur, katakan dia kata akhirilah, malaikat akan kata akhirilah malam kamu ni dengan perbuatan yang saleh. Tapi berkaitan dengan ataupun amal dan perbuatan qarin jin tadi, dia kata akhirilah amalan kamu malam ni dengan perbuatan maksiat, katakan ataupun sebagainya. Waliyazbillah min dzalik. Jadi itu ada qarin. Kita takkan mampu untuk berhubung dengan dengan qarin ini dalam Allah Subhanahu wa taala illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kata dia boleh berhubung dengan qarin dia, tak, itu kita kata hanya dakwaan saja, ya kan. Baik. Dan macam Allah Subhanahu wa taala adab dengan malaikat ini disebut dalam hadis yang pertama, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang memakan bawang ataupun bawang putih ataupun bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi masjid dan duduk di rumahnya. Kerana bau ni macam Allah, bila kita sembahyang, innal malaika tata'azza bima yata'azza bihin nas. Kalau kita duduk sebelah orang yang bau bawang ni, katakan kita rasa tak selesa, ya nak.
Kalau manusia pun rasa tak selesa, malaikat pun turut rasa tak selesa. Sebab disebut dalam hadis, innal malaika tata'adza bima yata'adza bihin nas, katakan malaikat juga turut terasa, katakan ada terasa tak selesa, katakan kalau bima yata'adza bihin nas, ada bukan setakat bawang je, boleh dikiaskan dengan yang lain, bau durian ke, bau rokok ke, berapa lagi yang kuat, katakan tai petai jering, bau petai, bau jering, bau-bau yang kuat-kuat macam Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali wangian lah, katakan kecuali wangian, katakan wangian. Jadi kita kata benda-benda yang bukanlah benda tu tak boleh dimakan, macam petai, jering, bawang putih, bawang merah, katakan bukan tak boleh makan. So dalam tengok dalam hadis Nabi SAW tu, akhirnya baginda kata apa? Baginda SAW berkata, makanlah ia, sesungguhnya aku sedang berbicara dengan seorang yang kalian tidak berbicara dengannya. Benda tu boleh makan, tak ada masalah. Tetapi bila kita nak berdepan dengan orang, bila kita nak nak pergi masjid khususnya, katakan, maka elakkan makan sebelum sebelum pergi masjid dan sebagainya. Dan kita kata memang ada setengah orang masyarakat ataupun ada setengah negara masyarakat, orang setengah negara memang bawang tu adalah benda yang dia suka, katakan. Lagi belah-belah Pakistan, India dengan Bangladesh, katakan, bukanlah mana haram untuk dia makan bawang, katakan. Tetapi yang dimaksudkan kat sini ialah bau tu. Bau yang kurang menyenangkan, katakan. Ianya termasuk juga bau badan. Ianya juga termasuk bau badan yang kurang enak, katakan. Kalau kita semayang, kalau kita semayang dekat sebelah orang Afrika lah khususnya, kan, kalau kita pergi ke Mekah ke, ada setengah-setengah negara ni dia memang habit dia tak mandi. Saya pun kita masa belajar dekat dekat Madinah, musim sejuk tu normal lah tak mandi, 2-3 hari tak mandi tu biasa, katakan. Sebab apa? Sebab sangat sejuk dan udaranya kering. Tapi hari Jumaat tu nak tak nak memang kena mandilah, katakan. Seolah-olah paling lama dia tak boleh mandi 7 hari, katakan. Hari yang ke-7 mesti kena mandi. Seolah-olah macam itulah, seperti mana yang kita disunatkan mandi hari Jumaat tu, mandi sunat hari Jumaat, setengah ulama kata wajib. Apapun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh juga nak belikan orang-orang yang di Afrika ni, mungkin dekat negara dia susah untuk mendapat air kerana faktor tempat mereka adalah kering, katakan. Jadi tidak salah. Tapi kalau mereka bawa budaya itu datang ke Malaysia dengan tak mandinya berhari-hari, katakan, itu jadi masalah lah. Ada masalah untuk kita. Dan ada setengah orang memang badannya sentiasa berbau, sentiasa berbau. Sebab itu orang perempuan, kalau jenis badannya berbau, tidak salah untuk dia memakai wangian yang sesuai. Bukan wangian yang kita kata boleh menimbulkan fitnah, tapi wangian yang sesuai untuk dia mengelakkan bau badannya yang kuat, katakan. Itu harus untuk dia. Kalau dia keluar, dia pergi ke dengan kawan-kawan ke, ataupun dengan ialah kita kata untuk nak mengelakkan rasa tidak selesa orang yang berada di sekelilingnya. Wallahu a'lam. Masuk waktu azan, memang kita sambung sekali.
Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata bukanlah maksudnya pengharaman bawang tadi, ya tekan ilahnya ialah bau. So setiap kali nampak terdapatnya bau yang kurang menyenangkan, elok-eloknya tuan-tuan mati Allah, kita hilangkan bau tersebut sebelum hadir ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis daripada Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar berhala. Kalau gambar-gambar berhala ni merujuk kepada merujuk kepada patung.
merujuk kepada patung. Khususnya lah patung. Patung bila patung ni macam Allah dalam rumah kita, secara umum lah dia katakan, dalam rumah kita ni ada 5 tempat tinggal syaitan. Dalam rumah kita ni ada 5 tempat tinggal syaitan. Pertama sekali tandas. Tandas, mana-mana tandas pun jadi tempat tinggal syaitan. Sebab itu kita masuk tandas, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Itu tandas. Setiap rumah ada tandas, masjid ada tandas, mana-mana pun ada tandas. Jadi berhati-hati masuk tandas. Adabnya kita baca doa masuk tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ataupun Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Boleh baca khubuthi, boleh baca khubthi. Wallahu a'lam. Kedua, tempat tinggal syaitan kat rumah kita ialah baju-baju yang tergantung kat rumah yang tak dipakai, ataupun lagilah yang tak dibasuh. Baju-baju yang tak dipakai, yang tergantung, dia kata yang mensyurah. Mensyurah ni maknanya adalah hadis mensyurah. Dia kata tempat tinggal, antara tempat-tempat tinggal tempat tinggal syaitan ialah athiyabul mensyurah, baju-baju yang digantung, dia katakan. Baju-baju yang digantung. Hatta dalam almari sekalipun. Hatta yang dalam almari sekalipun. Baju lipat tidak. Sebab itu baju itu disuruh lipat. Nabi sebut dalam hadis di utwu thiyabakum. Kita kata dalam hadis Nabi sebut, dia kata utwu thiyabakum. Utwu thiyabakum fa inna syaitana yaskunu kulla thiyabin mansyurah. Dia kata lipatlah baju-baju kamu. So tak nak jin tu duduk kat dalam baju kita, tak. Simpan lama, dia katakan lipatlah baju tersebut, dia katakan. Ini baju kat rumah banyak ni yang tak pakai dah. Jadi baju-baju yang tak dipakai, yang bergantung, adalah tempat tinggalnya syaitan. Saya pun tak tahu. Bila saya baca hadis, bila baca hadis Nabi SAW, baru rupanya baju ni tempat tinggal syaitan, dia katakan. Subhanallah, dia katakan. Ada. Subhanallah, baju ni adalah tempat tinggal, baju yang gantung. Yang lagi yang tak dibasuh tu, dia katakan. Yang tak dibasuh, hatta dalam almari. Kalau Syekh Dawsari disebut, Imam Masjidil Haram, disebut nama Allah, dia kata athiyabu al-mu'allaqah li fatratin tawilah duna lubsaha atau tanzifiha wa bima fi dhalika allati takunu dakhil ad-dulab. Dia kata baju yang digantung untuk tempoh yang lama tak dipakai ataupun tak dibasuh, dibiarkan situ tak dibasuh. Dan juga termasuk yang di dalam almari yang digantung, ada merupakan tempat tinggal syaitan, seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW, lipatlah baju-baju kamu, utwu thiyabakum fa inna syaitana, kerana sesungguhnya syaitan tinggal dalam setiap baju-baju yang tergantung itu. Ini baju yang tak guna, baju yang diguna dia tak pakai, dia tak duduk. Baju yang tak diguna, baju yang tak guna banyak lah Ustaz kat rumah. Itu kan. Lagi-lagi baju orang perempuan kan. Lagi-lagi baju orang perempuan lagi banyak kan. Jadi caranya macam Allah ialah kalau kita dah dah lama tak guna tu, Syekh menasihatkan supaya baca ruqyah sikit, iaitu dengan cara meringis, ambil air botol air yang boleh spray tu, bacakan ruqyah sikit dengan bacaan dengan surah Fatihah, dengan ayat kursi, dengan bacaan 3 qul, dan lalu disembuhkan pada pakaian yang lama dah tak pakai dah tu, yang gantung dalam almari tu. Wallahu a'lam. Berapa dah? Jadi tandas, patung, yang ni kita kata baju yang tergantung. Yang keempat apa? Yang keempat macam Allah, kita kata katil. Disebut dalam hadis Nabi SAW, firashun lirajul, firashun lidhaif, wa thalith firashun lirajul, firashun li ahli, firashun
lidhaif al-thalithu lidhaif ar-rabi'u lisyaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katil ataupun bilik lah. Bilik ni satu bilik untuk kita lah, suami isteri kan, bilik kita. Kat rumah kita lah, satu bilik bilik kita kan, kata kan. Kita tak ada bilik, kata. Satu bilik bilik kita, satu bilik bilik ahli keluarga kita, iaitu anak kita dan sebagainya. Satu lagi bilik tetamu. Hak bilik yang lebih tu, yang lebih, kata, yang kosong tak ada orang, maka itu akan akan menyerupakan tempat tinggalnya syaitan. Hak bilik lebih, kata. Ada yang tak diguna tu. Ada. Walaupun guna tapi sikit-sekali, kata. Ada banyak yang tak diduduk. Jadi yang duduknya syaitan, kata, jin. Jadi caranya macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dah ajar kita pergi masuk tempat yang ni. Kalau kita kita pergi tempat yang jarang diguna, bilik yang jarang diguna, jangan lupa kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah, dibaca 3 kali, dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dia kata katil tadi hendaklah ditepuk dengan sambil baca bismillah dan dikibaskan kain cadarnya. Dia tidur dengan baca kursi dan sebagainya, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Lepas tu apa ni yang keempat. Yang kelima dipanggil mawaqidun nar ataupun makan isy'arun nar, tempat-tempat menghidupkan api. Ada orang tanya Ustaz, ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kat dapur macam mana? Dapur kan kita selalu buka api kan, katakan. Hatta kita kata kalau ikutkan kata Syekh ni, apa ni, bila dia kata makan isy'arun nar, tempat apa ni menghidupkan apa, tempat hidup menghidupkan api, tempat bakaran. Sebab syaitan itu dijadikan daripada api. Jadi dia kita kata wa huwa makan muhabbab lisyayatin. Maknanya dia adalah tempat yang disukai oleh syaitan. Jadi kita kata lidzalika yakni ta'ahhadat zikrullah. Untuk demikian itu maka kita hendaklah sentiasa berzikrullah apabila kita dekat dengan tempat-tempat apa ni tempat-tempat api ni, katakan tempat-tempat api. Sebab tu Nabi SAW pesan, kalau kita dulu-dululah kalau kita pakai pelita, dia kata kalau malam kena padamkan. Api itu kena padam. Api itu dipadamkan, jangan dibiarkan. Allahu a'lam. Banyak benda boleh berlaku, kata kan, dengan sebab api yang ada pada pelita tadi. Baik, yang apa ni, yang terakhir tadi kita katakan patung lah. Yang terakhir tadi saya nak ulang sikit lagi, patung. Hari ini kita lah sebagai selaku apa ni ketua keluarga, memang Allah memastikan kat rumah kita tak ada patung. Baik bantal peluk ke, baik teddy bear ke, apa ke, macam Allah jangan ada kat rumah. Apa ni kita biasanya anak-anak perempuan lah kata nak, dia suka teddy bear nak, katakan. Bukan kita tak nak bagi, tapi kalau kita tahu, kalau kita nampak, kalau dia pun nampak ada syaitan dalam tu, dia pun tak nak. Tapi tak nampak, katakan. Kita beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan maknanya tempat-tempat patung-patung ini adalah tempat tinggalnya syaitan. Sebab tu malaikat tak masuk rumah yang dalamnya ada patung, ada anjing dan sebagainya, katakan. So keluarkan, katakan. Patung ni hanya dibenarkan untuk kanak-kanak yang kecil, yang belum memayis, untuk jadikan mainan mereka. Tapi untuk orang dewasa tidak. Untuk dah remaja tidak. Katakan ini makin besar umurnya, makin besar dia punya teddy bear dia. Dah sampai 20 tahun, tingginya pun sama macam dia juga, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tolong tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala apa ni kita kata elakkan daripada. Jadi jin apa ni dalam hadis ni mati Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga patung-patung berhala-berhala ataupun ialah patung umum macam Allah Subhanahu wa taala. Hatta setengah masyayikh dia kata gambar pun kalau boleh jangan digantung ataupun sebagainya. Jangan digantung di dinding dan sebagainya. Tapi gambar tu adalah khilaf di sisi ulama, tapi yang sepakatnya patung lah. Sepakatnya patung. Ada keluarkan, katakan. Keluarkan.
Jangan simpan dalam rumah. Ada. Allah Ta'ala. Maka jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kita kata hadis yang kedua ada. Kalau lihat yang satu lagi riwayat tu, para malaikat tidak menyertai orang-orang yang musafir yang bersama mereka ada anjing ataupun ada terdapatnya loceng, nyatakan loceng. Jadi kita kata dua-dua ni pun sama ada riwayat pertama gambar berhala, malaikat dan juga anjing, dan juga satu riwayat ni menyebutkan loceng. Wallahu a'lam. Ada. Yang seterusnya, hadis yang ketiga, setiap seorang daripada kalian mempunyai pendamping dari kalangan malaikat dan pendamping dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, adakah engkau juga mempunyai pendamping ya Rasulullah? Nabi kata, ada. Aku pun juga sama macam orang lain, ada pendamping. Tetapi pendamping aku daripada kalangan jin itu telah pun memeluk Islam, mana telah menyerah diri, katakan. Banding dengan kita kekallah dengan syaitan tadi, qarin minal jin, qarin minal malaika, yang mana qarin minal jin tadi sentiasa membisikkan untuk kita melakukan maksiat. Dia hanya mampu membisik je, dia tak mampu untuk memaksa, dia tak mampu untuk buat lebih daripada yang dibenarkan. Dia hanya membisik. Ada. Dia kata hanya membisik. Dia tak boleh memaksa. Dia tidak ada kekuatan untuk memaksa untuk kita melakukan. Yang ni qarin. Ada. Qarin ni. Begitu juga qarin minal malaika. Wallahu a'lam. Ada. Jin pun banyak juga. Katakan bukan sikit jumlahnya. Katakan. Jin pun banyak juga. Katakan. Ada, kita kata secara umum macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak mampu untuk melihat malaikat ataupun jin. Yang boleh ialah penyerupaan. Yang boleh adalah penyerupaan. Penyerupaan malaikat tadi dalam bentuk lain daripada rupa paras yang asal. Nabi dibenarkan, diberi izin untuk melihat Jibril 2 kali saja, katakan, dalam rupa bentuknya yang asal. Tapi manusia biasa kita tidak. Tidak tak boleh. Kita kata memang tak boleh. Kita kata kalau orang kata dia boleh melihat jin, tetapi memang dia yang dia melihat itu adalah bukan rupa parasnya yang asal. Bukan rupa paras jin yang asal. Semuanya tadi adalah bentuk penyerupaan. Bentuk penyerupaan. Wallahu a'lam. Kita kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dengan jelas menyatakan bahawa manusia tidak sama sekali boleh melihat jin dalam rupa bentuk parasnya yang asal, menyatakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh rujuk kata pandangan Imam Syafi'i rahimallahu taala dalam berkaitan dengan jin, menyatakan. Jin yang paling kuat ialah jin yang jenis yang boleh terbang, menyatakan. Itu yang jenis boleh terbang lah, menyatakan. Tapi ketahuilah, jika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, maka sebenarnya dia lebih kuat daripada segala jin. Ada. Kalau kita lihat yang paling kuat, jin yang paling kuat ialah Ifrit. Kita tengok kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, katakan dia boleh bawa singgahsana Balqis sebelum Nabi Sulaiman duduk di atas singgahsana. Tetapi bangun seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, dia hanya boleh membawa singgahsana itu sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, katakan. Jadi macam Allah, hamba Allah yang saleh, katakan, yang maknanya dia lebih berkuasa. Dinukilkan, diceritakan Imam Ahmad rahimahullahu taala, apabila ada orang dirasuk, orang akan datang pergi jumpa Imam Ahmad, maka dikatakan Imam Ahmad hanya memberikan sepatunya saja. Ada.
sepatu, bagi sepatu je. Punyalah takutnya jin tadi hanya dengan sepatu sahaja. Bahkan diriwayatkan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa kalau dia lalu satu jalan, maka tidak ada jin yang berani ataupun syaitan yang berani berhampiran dengan jalan tersebut. Allahu a'lam katakan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan Allah, kita percaya, kita wajib beriman adanya makhluk Allah yang namanya syaitan, yang namanya jin, yang diketuai oleh iblis. Ada laknatullah alaihi, katakan iblis adalah jin yang dibawa duduk bersama dengan para malaikat. Iblis, katakan seperti mana disebut dalam Al-Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, katakan. Iblis ini adalah syaitan. Iblis adalah syaitan. Buktinya ayat selepas itu, fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahum mimma kana fi. Maka syaitan telah menggoda, katakan. Fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahum mimma kana fi. Maknanya syaitan telah menggoda keduanya sehingga menyebabkan mereka terkeluar daripada syurga. Allah sebutkan ianya adalah syaitan. Iblis itu adalah syaitan. Syaitan itu siapa? Disebut dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Syaitan itu adalah daripada kalangan jin dan dia telah ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin yang Islam ada yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jin Islam yang kita kata ialah macam manusia jugalah, kita katakan ada yang nama je Islam tapi tak sembahyang, tak apa. Dalam kalangan jin pun ada juga yang Islam yang tidak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada sekadar Islam tapi tak suka menyakat orang, suka ni jadi suruhan orang, macam-macam katakan. Apapun nama Allah, Nabi sebut dalam hadisnya, makanan untuk jin Islam ni adalah disebut dan seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, tulang yang daripada binatang yang tulang daripada binatang yang disembelih. Ada, kalau binatang disembelih, tulang itu adalah merupakan makanan daripada jin, makanan untuk jin, dan juga najis binatang yang halal dimakan. Najis binatang yang halal dimakan, kedua-duanya adalah makanan untuk jin Islam. Wallahu a'lam. Yang telah yang dikhususkan untuk mereka. Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang lain yang ada ke makan lain, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dalam badan kita syaitan ni macam dalam badan kita, dia ada satu dimasuk dalam, dia duduk kat lubang hidung, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Syaitan tidur dalam lubang hidung kita ni. Waktu subuh, bangkit bangun subuh, masukkan air ke hidung dan hembuskan. Kata Rasulullah SAW, fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Syaitan duduk tidur dalam lubang hidung kita. Dan kemudian yang keduanya, bila kita menguap, tolong tutup mulut. Sebab sabit dalam hadis Nabi SAW, syaitan akan masuk ke dalam badan kita melalui mulut kita ketika kita menguap. Sebab tu, iza tatha'aba ahadukum falyaqdhim fammahu. Kata Rasulullah SAW, bila seorang itu menguap, hendaklah dia menutup mulutnya. Menutup mulutnya, kerana syaitan akan masuk melalui mulut. Melalui mulut dia ketika menguap. Sebab tu orang tua-tua dulu kata, kalau tuan-tuan perasanlah masa kampung-kampung dulu, orang tua-tua selalu kata tutup mulut tu, berebut syaitan masuk. Dia orang tak hafal hadis, dia orang hanya mendengar daripada guru-guru barangkali cakap, lalu menjadikan ianya sebagai satu perkara yang biasa diucapkan. Melihat orang menguap, so tutup mulut. Dulu masa maghrib, dia katakan orang semua, anak-anak semua kena balik. Tak masuk, kita kata sebelum pukul 7, sebelum maghrib tak ada kat rumah, siap. Tak, betul kan? Saya rasa semua yang sebaik-baik saya ataupun melalui benda yang sama, katakan. Sebelum pukul 7 mesti ada kat rumah, katakan. Tapi anak-anak kita hari ini, tuan-tuan Allah,
Kadang-kadang kita kata pukul 7 duk main kat padang, kadang-kadang ada setengah masih lagi berkeliaran, kata. Dulu tidak. Dulu siap rotan dengan dia dah. Rotan dah siap dulu dah, kata kan. Punyalah, kata kan. Tapi kita kata kalau lihat kenapa mereka kata, sebab memang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata waktu itu adalah waktu syaitan bertebaran. Waktu syaitan bertebaran, maka diarahkan kita tutup tingkap, tutup pintu mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syaitan secara umum mati Allah Subhanahu wa taala bukan seperti mana yang dalam, saya sebut, syaitan bukan seperti mana yang dalam TV yang kita duk tengok dalam TV tu, katakan. Dalam cerita kat YouTube ke apa ke, katakan. Ada. Dia memang boleh menyerupai, tapi bukan seperti mana yang kita kata tak usah duk. Kalau dalam cerita tu macam-macam. Macam-macam gambaran, gambaran. Macam saya kata sebelum ni. Kata Pontianak kat Malaysia yang perempuan dia. Ada tak Pontianak lelaki? Ada kata. Kalau Pontianak dekat apa ni dekat Cina, jenis dia melompat-lompat lah gitu kan, kata kan. Baik ada lelaki, ada pun perempuan, kata. Jenis melompat tangan tegak ke depan, lompat kan. Kemudian kalau apa ni yang jenis Pontianak yang dekat dekat Amerika ni pula, jenis dia pakai suit, pakai apa semua kan, kata kan. Ada ya macam-macam, kata kan. Sebab itu semua adalah gambaran yang kita kata tentang. Tapi hakikat kita kata, sebab tu benda ni antara yang disebut dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Senjata utama kita mencari Allah apabila berdepan dengan situasi begini ialah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu senjata kita. Selain daripada baca ayat kursi dan sebagainya, yang pertama sekali ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu Allah sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitanir nazghun fasta'idz billah, katakan. Ada apabila kita kata apa ni yanzaghannaka minasyaitan nazghun, bila ada kita kata gangguan ke apa, kita rasa macam something, katakan kat rumah apa semua, sama masa jalan macam kita berasalah, tak? Berasa meremang apa semua, contoh katakan. Allah suruh kita fasta'iz billah, mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, katakan. Ada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi kita kata sama-samalah kita apa ni, apa pun balik pada kita topik kita, adab dengan malaikat. Kita baca pengajaran hadis sikit tentang Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Syekh. Para malaikat menyukai apa yang disukai oleh anak Adam, seperti kebaikan, wangi-wangian dan yang sepertinya. Di sisi yang lain, para malaikat juga menjauhi apa yang dibenci oleh anak Adam, seperti bau busuk, ludah dan lalai daripada menyingati Allah. Perkara yang paling dijauhi oleh malaikat adalah dosa yang dilakukan secara bersendirian, katakan. Waliyazbillah. Yang kedua, di antara adab-adab dengan malaikat adalah tidak menyifatkannya perempuan. Malaikat ni kita tak boleh kata dia zukur ataupun inas. Kita tak boleh dia kata lelaki ke perempuan. Wallahu a'lam. Habis kalau bukan lelaki bukan perempuan pun dah tak. Kita tak boleh. Kita tak tahu. Tak. Apa dia punya jantina ni, wallahu a'lam. Tak disebut, tak dikhabarkan kepada kita, maka kita tidak boleh meletakkan jantina, seperti mana yang barat ceritakan ada angelnya, katakan yang lelaki dengan yang perempuan. Itu katakan seperti mana yang mungkin dia orang percaya dalam Bible dan sebagainya. Tapi kita orang Islam yang berpegang dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh disifatkan malaikat itu dengan dhukur wala inath. Tak boleh disifatkan malaikat itu dengan lelaki maupun perempuan. Ada. Wallahu a'lam. Ini kerana perbuatan ini secara tidak langsung menisbahkan malaikat itu kepada sifat keperempuanan ataupun sifat yang kelakian dan sebagainya.
yang mana ia menyerupai kata-kata kaum musyrik yang mengatakan bahawa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Sedangkan Allah telah mengkhabarkan bahawa para malaikat itu bukanlah wanita. Yang ketiga, Imam Mujahid berkata, setiap hamba Allah itu diutuskan baginya malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya pada waktu tidurnya dan waktu jaganya daripada jin, manusia atau haiwan-haiwan yang berbisa dan perosak. Setiap kali mereka ini iaitu jin, manusia dan haiwan perosak dan berbisa datang padanya, malaikat tersebut akan berkata, kembalilah kamu ke belakang, kecuali perkara yang telah diizinkan Allah, maka ia akan menimpanya. Dan setiap kali kita tidur pun malaikat ada malaikat yang menjaga kita ketika kita tidur, katakan. Lebih-lebih lagi apabila kita membaca ayat kursi, semuanya adalah kita kata Allah jadikan malaikat untuk menjaga diri kita, kecuali ianya untuk menjaga kita daripada jin, daripada syaitan tadi, daripada kemudaratan manusia ataupun haiwan binatang yang bisa ataupun sewaktu dengannya. Walau bagaimana sekalipun, jika itu yang telah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ni akan berlepas, maka takdir tetap akan berlaku. Kalau tak ada dalam takdir, malaikat ni yang akan jaga, dengan izin Allah Subhanahu. Kalau kita tidur tidak membaca ayat kursi dan sebagainya, maka kita akan pertama sekali namanya Allah Subhanahu wa taala, risau kita ni tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntut baca ayat kursi sebelum tidurnya, baca doa bismillah ahya wa amut, katakan, bacalah, katakan, lazimkan diri kita membaca. Dan juga manusia ni juga apabila dia tidur, kita kata dia akan diikat dengan 3 ikatan. Dia akan diikat dengan 3 ikatan. So ikatan ini hanya boleh dibuka apabila dia bangun pagi dengan zikrullah, kemudian dia wudu, dan kemudiannya sudah mati Allah dia salat. So 3 ikatan tadi akan terbuka dengan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi. Kalau dia tak buat benda itu, maka dia akan berpagi dalam keadaan yang tidak cergas, yang kurang cergas, katakan. So kalau dia buat ketiga-tiga tadi, maka dia akan berpagi dalam keadaan yang nasyid ataupun dalam keadaan yang cergas, kan. Wallahu a'lam. Jadi sama-samalah kita amalkan. Wallahu taala alam bissawab. Dan kita kata sedikit biadata Syekh ni, saya telah membaca di hadapan Syekh Hasbullah hadis Ar-Rahmah Al-Musalsal bil Awwaliyah dan kitab Tahqiq Ar-Rasyid karangan An-Naji. Umur Syekh telah menjangkau 95 tahun, namun Syekh masih lagi sihat tubuh badan dan cerdas. Beliau tetap aktif menguruskan sekolah, aktif memberikan ceramah di masjid-masjid. Seorang yang merendah diri meskipun memiliki ilmu yang banyak, bibirnya tidak lekang daripada senyuman dan menyenangkan hati setiap sahaja. Syekh Hasbullah telah pun berguru dengan sejumlah masyayikh, antaranya Habib Abdullah bin Idrus bin Alwi bin Abdullah Al-Hibshi, Tuan Guru Muhammad Alif, Tuan Guru Muhammad Yasin Al-Muwari. Syekh Hasbullah juga telah meriwayatkan daripada Habib Abdullah bin Idrus bin Ali bin Alawi bin Abdullah Al-Hibshi yang meriwayatkan daripada ayahnya yang meriwayatkan daripada Musnid Hadramaut, Idrus bin Umar bin Idrus Al-Hibshi, yang menulis sanadnya di dalam catatannya Al-Thabt yang bertajuk Minhat Al-Fattah Al-Fatir bizikri asanid as-sadah al-akabir. Jadi itu riwayatlah dia katakan tentang Syekh Hasbullah yang merupakan orang Muar. Orang Muar ada tak orang Muar? Bali ada Bali? Tak ada, ya Tuan ni tak ada. Dia orang Muar ya katakan. Ada.
Ya, sila. Boleh buka, saya tak clear suaranya. Baju orang yang telah meninggal dunia tidak salah untuk nak dipakai. Tetapi daripada aspek yang lain kita kata, adakah jika bajunya tadi kita kata bajunya dianggap sebagai harta pusaka, so kena berbahagilah dengan apa ni, dengan ahli waris, dan boleh dipakai, tak ada masalah. Tidak ada kata baju orang yang dah meninggal dunia tak boleh dipakai dan sebagainya. Kalau ada etikad kata baju orang yang dah meninggal dunia tak boleh dipakai, kosong nanti jadi ni lah, takut ianya jadi khurafat. Cuma orang baju orang dah meninggal dunia, ni baju arwah bangkau ni dulu, katakan kita baju arwah, kata perasaan tu, katakan. Tapi di sudut hukum dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak pernah dengar apa ni, tak pernah lagi apa ni ada masyayikh kami ke menyatakan tidak boleh memakai baju orang yang telah meninggal dunia. Cuma yang boleh saya katakan tadi, baju orang yang dah meninggal dunia juga kita kata jika ianya bernilai adalah termasuk dalam harta pusaka, katakan, yang ditinggalkan. Kan ada baju-baju yang mahal-mahal kan, katakan, setengah orang tudungnya saja sampai kita kata, kalau tudung lah beratus-ratus harga, mungkin ada yang ribu, katakan. Jadi itu merupakan apa ni, harta pusaka yang ditinggalkan. Tapi kalau baju yang tidak apa ni, yang tidak berharga, boleh saja minta izin daripada semua waris untuk diguna pakai, sama ada nak disedekahkan ke ataupun sewaktu dengannya, wallahu a'lam. Tapi minta izin daripada ahli waris. Wallahu a'lam. Itu jawapan yang saya boleh bagilah. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Kalau ada? Tak ada ya, cakap. Baik, alhamdulillah, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tadi saya ada sebut apa ni, selalu saya ulang ni, kata jin yang paling kuat ialah jin yang boleh terbang. Yang sederhana kuat ialah jin yang berbentuk binatang, katakan. Dan yang terakhirnya ialah jin yang melata macam kita, katakan. Dia berjalan jalan macam kita lah, jalan macam kita. Dia nak pergi mana-mana pun dia naik kenderaan. Tu yang saya pernah cakap dengan masa duduk belakang sebagainya. Dia nak pergi Kelang, dia tengoklah siapa yang nak pergi Kelang, dia tumpang. Kita tak nampak. Kita tak nampak, katakan. Wallahu a'lam, katakan. Dia pun penat juga jalan kaki jauh pergi Kelang. Kalau siapa pergi kerja Kelang, dia tumpang. Bukan dia nampak tu, kita tak nampak dia. Dia nak pergi Mekah ke, kalau di Islam nak pergi Mekah, dia tetap kena naik apa ni, naik kapal terbang. Ni satu cerita nak kongsi dengan tuan-tuan. Baru ni pergi umrah saja, jom melawak dengan jemaah. Saya kata dengan jemaah, kita nak balik dah ni. Nanti jangan ada pula benda lain yang nak mengikut. Kata. Jemaah tanya, ustaz, benda lain tu apa? Kata, tak ada lah, kok ada jin nak mengikut balik Malaysia ke, katakan. Kebetulan sampai kan dekat airport Madinah, nak naik kapal terbang, dah nak sampai, dah dapat boarding pass apa semua tu, masa nak check in masuk ke apa ni, nak pergi ke kapal terbang, pasangan suami isteri tu, isterinya punch ataupun isterinya diambil boarding pass merah, katakan. Merah maksudnya apa? Boarding passnya telah diguna. Boarding passnya telah diguna pakai, katakan. Paksa menunggu kat depan, ditunggu, dihalang untuk naik, sebab dia kata apa ni, boarding pass dia ni kita kata tak betul, sebab boarding passnya ada orang lain dah guna, dia kata. Jadi sampailah jiran saya, jemaah saya kata, ni jemaah saya katakan. Lepas tu borak, dah orang dah naik kapal terbang, saya dengan dua suami isteri last sekali, katakan. Duk nego. Masa nego tu isteri kata, itulah ustaz,
tadi dia cakap ada benda nak mengikut lah apa semua. Ni dah ada orang guna pasport, dah ada orang guna boarding pass saya kata kan. Tapi betul, memang saya kata mana mungkin kata kan, mana mungkin boarding pass ni ada dua kata kan. Dia kata kalau tak, dia kata pegawai custom, pegawai immigration dia kata kau tak percaya kan ni tengok. Dia kata merah, kau nampak ni merah dia kata. Kita pun duk kau kepala macam mana boleh merah kata kan. Dia kata kau menipu ni kata. Takkanlah aku nak menipu kata kan. Boarding pass ni memang satu lah kata kan. Orang lain semua ada boarding pass ni kata. Jadi akhirnya nego kata kan. Lepas tu apa ni saja je lawak dengan suami dia. Wah, abang balik dapat dua dia kata. Dah balik dapat dua orang kata kan. Satu isteri yang nampak, satu lagi yang tak nampak. Saja je melawak kata kan. Tapi memang kita tu Allah alam takdir kata kan, naik atas kepada akhirnya apa ni pegawai immigration tu kata tak apalah, kata apalah aku apa ni, dia kata naiklah, pergi naik kapal terbang lah. Ni last kata kan. Nak memanglah last, aku tak jumpa dah kau ni. Jadi dia benarkan naik kapal terbang. Bang, kita dah naik kapal terbang ni, kat seat abang ni cuba tengok ada orang tak ada orang kata. Memang naik atas tak ada orang kata kan. Seat tu tak ada orang katakan. So macam mana seat tu bila scan boarding pass dekat sistem merah katakan. Tapi naik atas seat tu kosong katakan. Oh pelik juga katakan dah. Wallahu a'lam kata. Jadi mungkin dia nak ngikut ke balik Malaysia kata. Dan lagi ustaz ni melawak kata. Dah mana kita tahu kata. Tapi memang kapal terbang masa tu kosong. Kosong apa ni, hanya kami 80 orang saja. 300 lebih seat hanya 80 orang ya katakan. Yang lain semua kosong. Wallahu a'lam, sekadar cerita je tuan-tuan. Jangan nanti balik pergi Madinah ke, siapa pergi Madinah ustaz kata ada boleh ngikut ni katakan tak. Wallahu a'lam kata. Jangan minta nanti kau merana katakan tak. Wallah. Jadi setakat itu saja untuk macam Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.